Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ni ya, sesi yang kedua dan insya-Allah kita akan buat beberapa ulang kaji ya. Insya-Allah yang pertama kita akan buat apa ya? Kita akan buat apa masalah Ustaz ni? Okey, boleh tengok boleh nampak apa ni yang Ustaz share ni, boleh ke? Nampak Ustaz. Boleh nampak tanda-tanda ni boleh? Ada Ustaz. Oh, tak nampak lagi Macam mana kejap Itulah dia punya handyman dia tak ada hari ni dengan Ustaz ni. Ustaz di Ipoh hari ni. Oh. Last week tak ada masalah Ustaz ya? Minggu lepas tak sebab ada. dia ada handyman Ustaz. Aiman ada sama Ustaz. Hari ni Aiman tak ada. Jadi kejap Ustaz try tadi. Macam mana nak share ni? Pasal Ustaz dah buka dia punya apa kita panggil nota yang nak di-share ni Ya, tengoklah. Share lagi. Patutnya boleh share ni benda ni. Tapi sekarang dia tak share, dia tak pergi dekat tu. Macam mana nak buat? Di mana? Memang boleh. Mana? Macam mana dekat dia punya share tu? Macam mana kita nak buat? Dekat hijau tu, share screen tu Ustaz. Tutup ni. Share screen tu. Kat mana share screen ni? Yang warna hijau tu Ustaz. Yang bawah sekali. Yang kat bawah. Kejap. Kat bawah sekali. Kat bawah tak saya nampak. Ada share screen. Ustaz pakai laptop kan? Pakai laptop. Dekat bawah tu ada dia tulis tu share screen butang warna hijau. Kejap. Tak nampak lagi kat sini. Dia sebelah butangnya mute, unmute, start video, security. Okey, kejap. Sebelah kanan. Ustaz nak pergi balik dekat dia punya ni. Share screen tu. Ada dah screen. Ya. Boleh Ustaz. Ustaz dah nampak screen dah. Okey. Ya Ada satu lagi tadi. Yang ni boleh share. Okey, ni dah nampak kan? Ada satu lagi. Alhamdulillah. Ada satu lagi Ustaz nak share. Bukan yang tu, ada satu lagi kejap Arabic note yang Ustaz buat ni. Okey, boleh nampak tak yang ni? Boleh. Boleh nampak Okey, alhamdulillah. 20 frequently used words to Ustaz. Apa macam The 20 most frequently used words in the Quran. Okey, bukan yang tu. Ada satu lagi Ustaz nak share ni. Itu belum nampak Ustaz. Okey, kejap. Yang ni. Kat mana? Okey, yang ni nampak tak? Yang ni nampak? Okey. Nampak. Okey jemaah, mohon mutekan semua device anda ya. Kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, yang ni boleh nampak Boleh Ustaz, boleh. Yang Al-Bayt tu, rumah itu nampak Yes. Okey, alhamdulillah.
Jadi pada minggu lepas ya kita ada bincang, antaranya ialah perkara yang berkaitan dengan macam mana kita nak kenal noun ya. Macam mana kita nak kenal noun. Jadi antara cara untuk kita mengenal noun itu ya, sebab kita dah tahu kan kalimah dalam bahasa Arab ni dia terbahagi kepada 3 ya. Dia terbahagi kepada 3. Okey. Yang pertama ialah apa kita panggil? Apa ni verb ya, apa noun ya. Pertama noun. Kalau kita boleh tengok ya. Okey. Al-isim ya, isim ataupun kata nama noun. Yang kedua al-fi'lu. Fi'lu kita tak banyak cerita, kita hanya jumpa satu perkataan qala pada minggu lepas. Kemudian kita ada al-harfu. Al-harfu ada banyak kita jumpa ya, kita ada min ya, kita ada fi, kita ada ala ya. Jadi antara cara untuk kita mengenal isim noun tu ialah apabila ada alif lam ya. Ustaz dah bagi contoh ya, antaranya ialah al-kitabu ya, yang tertera pada skrin. Al-kitabu, alif lam campur dengan kitabun ya. Jadi kalau ada alif lam di awal perkataan ya, maka dia adalah apa ni noun ya, itu confirm lah. Cuma noun ni yang ada alif lam di depan, dia tidak boleh ada tanwin di belakang. Maksudnya kalau kita jumpa kitabun saja ada tanwin, ini noun. Kitabun ni pun is a noun. Bila kita gabungkan dengan alif lam ya, dia boleh jadi noun juga, tetapi kita kena hilangkan tanwin di belakang ya. Instead of kita kata al-kitabun, dia tak boleh, salah ya. Kita kena kata al-kitabu ya. Ini yang kita jelaskan pada minggu lepas. Dan ada pertanyaan, orang tanya apa beza kitabun dengan al-kitabu? Kitabun maknanya sebuah buku, a book. Tapi kalau al-kitabu ya, dia ada kena ganti artikel ya, daripada a menjadi the. Itu je lah ya. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Hari ni Ustaz apa ni simpulkan ya, untuk tambahkan lagi kita punya maklumat tentang noun tu. Antaranya ialah contoh nombor 1 ialah alif lam, seperti mana Ustaz sebut tadi ya. Yang ini Ustaz tak bagi lagi pada minggu lepas. Hari ni kita tengok ada alif lam, al-baitu misalnya, rumah itu dalam bahasa Inggeris kita panggil the house. Ya, ada the kat situ. Kalau dalam bahasa Melayu kita tak ada tambahan apa-apalah, kita cuma kata rumah itu, maknanya spesifik rumah yang tertentu, rumah itu. Ya. Kemudian yang kedua kita ada tanwin. Kat mana tanwin? Di belakang. Tanwin sentiasa pada huruf terakhir. Ya. Sama ada baitun dengan dhammah ataupun baitan dengan fathah ataupun baitin dengan kasrah. Tiga-tiga boleh. Sama ada tun, baitun, baitan, baitin. Tiga-tiga boleh. Tiga-tiga dipanggil tanwin walaupun barisnya berubah, tun, tan, tin, tapi dia tetap adalah noun ya. Dan maksudnya sebuah rumah ataupun a house ya. Itu cerita dia. Okey, kemudian al-baitu tu, al-bait tu ya, pun tak ada masalah kalau barisnya berubah. Sama ada al-baitu baris dhammah depan, ataupun contoh nombor 3 al-baiti, ataupun kadang-kadang al-baita. Sebab kita dah belajar 3 baris. Kalau Datuk Azizul masih ingat ya, Datuk Azizul tanya, minta Ustaz ulang balik. Ustaz ada sebut kalau tanda atas kita panggil fathah, tanda bawah kita panggil kasrah, dan tanda depan kita panggil dhammah. Ya, jadi tiga-tiga baris itu adalah baris yang boleh berada pada setiap apa ni noun. Tapi tak bolehlah tiga-tiga baris, kita kena pilih. Sama ada al-baitu baris dhammah depan, al-baita baris atas, ataupun al-baiti macam contoh pada nombor 3. Ya, al-baiti boleh ya. Okey. Kemudian ini kita tambah satu. Ya, hari ini ada poin baru. Poin barunya ialah nombor 4. Jangan pedulikan dulu mudhaf apa semua ni. Ini adalah istilah yang mereka yang ada background ya, mereka tahu ini adalah mudhaf. Tak, kalau tak faham yang ni pun tak apa. Terus saja pergi. Ya. Contoh di sini ialah rumah Allah. Maknanya noun juga biasanya dia boleh jadi compound. Compound noun. Compound noun tu maknanya dua noun bergabung menjadi satu. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil ya, macam kita kata rumah Allah. Ya, rumah Allah ataupun rumah api. Ya, itu gabungan dua perkataan, rumah dan api. Ya, asalnya api-api, rumah-rumah. Ya, tapi bila kita gabungkan dia membentuk satu perkataan baru, kita panggil rumah api. Rumah api bukan makna rumah tu terbakar.
Tapi rumah api adalah ya rumah yang ada api di atasnya ataupun lampu yang menjadi penunjuk jalan kepada kapal-kapal yang berlayar. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil lighthouse. Ya, kalau Baitullah adalah nama lain bagi Kaabah. Ya, jadi kalau kita sebut Baitullah, ya, maknanya baitun. Asal tadi kan baitun macam nombor 2, nampak tak? Nombor 2 baitun ada tanwin di belakang. Di sini pun baitun ada tanwin di belakang. Patutnya. Tapi apabila dia digabungkan dengan Allah, ya, Allah pun ada alif lam, maknanya dia isim, maka barisnya berubah. Ya, maknanya Allah yang asalnya Allahu bertukar menjadi Allahi. Kerana dia jadi noun yang kedua. Maknanya ada 2 noun kat sini. Baitun noun yang pertama, Allah noun yang kedua. Jadi apabila kita gabungkan, baitun yang asalnya ada tanwin, hilang tanwin. Dia tinggal domah saja. Tak boleh baca baitun. Jadi baitu. Ya, pasal asalnya baitun tu ada tanwin. Kerana dia duduk seorang-seorang. Ya, dia stand alone. Tapi kalau kita combinekan baitun itu dengan perkataan Allah, maka baitun kehilangan tanwin. Sebab kita tak boleh ambil dua-dua. Islam ajar kita supaya jangan bakhil. Ya, jangan bakhil. Kita kena ambil satu saja. Kalau nak ambil tanwin saja baitun. Tapi kalau kita tak nak ambil tanwin, kita nak ambil perkataan lain selepas baitun tu, kita ambil Allah sebagai contoh, maka hilang tanwin, hanya domah saja. Baris tetap domah, baris depan. Tetapi ya, untuk noun kedua ini kehilangan baris depan dia. Dia sekarang berbaris bawah. Sebab apa baris bawah? Memang kaedah dia, ya, noun yang kedua dia akan berbaris bawah. Ya, itu cerita dia, ya. Okey, nombor 4. Ada tak soalan apa-apa? Silakan. Dia sikit complicated, ya, tetapi taklah susah sangat sebenarnya. Ya, cuma mungkin kali pertama kita jumpa susah. Ya, tapi bagi yang dah ada background tak ada masalah. Okey. Bagi yang tak ada background, boleh tak faham bahawasanya Baitullah ini, baitu yang pertama tu adalah noun, Allahi pun noun juga. Mana ada 2 noun kat sini? Siapa nak tanya apa-apa soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baitullah. Kalau Baitillah Boleh, tak ada masalah. sama juga maknanya. Makna sama tapi kedudukan dalam ayat nanti akan berubahlah. Sekarang ni kita bincang pasal makna saja. Baitullah ke, Baitillah ke, Baitallah ke, tiga kan? Dia boleh domah, fathah dan kasrah, maknanya tetap sama, rumah Allah. Dia tak berubah jadi rumah syaitan ke, rumah jin ke, tak. Dia tetap rumah Allah. Terima kasih Ustaz. Boleh Ustaz, ya? Okay. boleh tak kita fahamkan iaitu sebenarnya Baitullah tu has become one noun only. Therefore, dia punya huruf yang terakhir ada noun yang kedua. Huruf terakhir pada noun yang kedua. Ya, teruskan. Allah. Huruf yang terakhir pada noun yang kedua berbaris bawah. Betul? Memang betul. Dan dia jadi satu nama baru. Tapi asalnya dia adalah 2 noun. Ada baitun, ada Allah. Tapi bila kita gabungkan, sebab tu saya kata tadi, dia jadi compound noun. Dalam bahasa Inggeris kita panggil compound noun. Maknanya satu perkataan yang baru yang asalnya digabungkan 2 noun. Ya, itu ceritanya. Cuma barisnya sudah berubah. Instead of baitun, dia jadi baitu. Instead of Allahu, sekarang dia jadi Allahi. And dia sentiasa mesti Allahi. Tak boleh baca Allaha, Allahu dah. Dia tetap baca Allahi. Kerana noun yang kedua, the second noun, dia mesti berbaris bawah. Itu memang kaedah standard ya untuk bahasa Arab yang menggabungkan 2 noun. Boleh tak faham? Faham Ustaz, faham. Okey, terima kasih. Ada lain silakan. Bagi kita faham betul. Lepas ni baru kita apply kefahaman kita tu. Ya, kita tengok betul-betul tak kita faham. Bila kita bagi contoh nanti baru kita nampak. Kita faham atau tidak. Okey, ada soalan silakan. Siapa nak tanya tu? Ya. Apa? Sister siapa tu? Ya. Mariatun ke? Ya, ataupun Latifah nak tanya. Silakan. Ya. Sister Mariatun ni siapa? Cikgu Mariatun ke? Silakan cikgu. Tak dengar.
Kalau tak tanya soalan sila mute. Saya tak dengar. Saya tak dengar. Ada Saya tak dengar. Minta maaf. Boleh tak? Ada soalan? Kak Maziah, apa yang ada soalan? Ya? Tak ada? Okey, tak apa. Ya? Boleh faham, Ustaz? Okey, kalau boleh kita terus pergi contoh nombor 5. Ya? Pada minggu lepas, kita ada belajar tentang partikel. Ya? Selain daripada noun, kita belajar kategori yang ketiga kita panggil partikel. Dia ada 3 kan? Setiap word dalam bahasa Arab, ya, dia ada 3 kategori. Yang pertama kita panggil noun, dah selesai tadi, yang ada alif lam, ada tanwin, ya, 2 noun digabungkan. Kemudian kita ada verb kita tak belajar banyak, kita ada qala saja. 3 huruf, huruf terakhir baris fathah. Kita hanya belajar yang tu saja. Hari ini insya-Allah kita akan belajar lain. Kemudian kita belajar tentang partikel. Partikel, ya, adalah selain daripada noun dan juga verb. Jadi contoh partikel yang ada pada ayat yang kelima ni, contoh yang kelima ialah fi. Ya, fi maknanya apa? Fi makna pada ataupun fi juga makna di dalam ataupun di. Pada boleh, di boleh, di dalam boleh, tengok konteks ayat. Ya, okey. Macam mana kita nak tahu apa ni word yang datang selepas partikel tu noun, ya? Sebenarnya kebiasaannya selepas partikel memang datang noun. Sama ada noun itu dalam bentuk alif lam ataupun, ya, dia dalam bentuk tanwin. Ya, jadi contoh al-baiti, ya. Cuma kita nak tambah maklumat, apabila partikel fi, ya, dia datang sebelum apa ni noun, ada alif lam, maka noun itu secara automatik mesti baris bawah juga. Ya, mesti kasrah. Fil baiti, dan dia tak akan pernah menjadi fil baitu, fil baita, tak pernah jadi. Ya, impossible, mustahil. Tak pernah ada fil baitu dhammah, fil baita fathah, tak pernah. Ya, dia akan sentiasa fil baiti. Ya, itu dia punya contoh dia, ya. Tetapi kalau kita gantikan al baiti itu dengan baitun contoh, ya. Tadi alif lam de. Kalau tak ada alif lam, tanwin saja kita panggil ya, itu penggunaan 2 artikel yang berbeza. Artikel, ya, bukan partikel. Kalau partikel fi ni tadi, ni partikel. Selepas ni kita akan belajar ya, itu partikel juga. Jadi apabila partikel fi masuk kepada apa ni noun yang ada alif lam, ya, maka baris noun yang ada alif lam itu mesti baris bawah. Fil baiti, sentiasa fil baiti. Ya. It will never be al fil baitu fil baita, takkan. Ya, itu kaedah dia. Tetapi kalau kita masukkan baitun, ya, instead of al bait kita masukkan baitun, maka jawapannya jadi fi baitin. Instead of baitun, dia akan jadi baitin. Kerana barisnya mesti bawah. Oleh kerana baitun ni tanwin, maka barisnya bila masuk fi di depan, dia akan jadi fi baitin. Dia tak boleh jadi fi baitun, fi baitan, tak boleh. Ya, okey. Itu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Kak Suharti ada soalan? Tak ada. Tak ada, Ustaz faham. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, yang lain Kak Rohiza ada soalan? Ya, Kak Faridah, ya, Kak Nurul, Kak Masyita ada soalan, Ustaz, silakan. Ya. Ustaz, saya ada soalan. Kak Nurul ni. Ya. Yang first column tu dia cakap selepas huruf jar kan? Ya. Menunjukkan apa tu fi tu ke selepas huruf jar ke apa, Ustaz? Huruf jar tu sebab tu Ustaz tak sebut ni, ya. Ustaz hanya sebut partikel saja. Tapi Kak Nurul dah layan perkataan apa ni huruf jar tu, ya, tak apalah. Ya, sebenarnya Ustaz tak sebut pun, Ustaz langkah je tadi. Nombor 5 terus Ustaz kata fil baiti. Okey, fi ni adalah partikel, ya. Kalau secara spesifik dalam bahasa Arab kita panggil harfu jar. Ini bagi yang dah belajar. Yang tak belajar jangan bimbang. Ingat saja fi ni adalah partikel sebab dia bukan noun dan dia bukan verb. So dia partikel. Bila partikel, ya, datang sebelum verb, datang sebelum noun, noun itu mesti baris bawah. Sama ada dia alif lam baris bawah ataupun kalau dia tanwin pun baris bawah.
Cuma al-baiti pasal ada alif lam. Tapi baitin kerana tak ada alif lam. Sebab tanwin kekal tanwin. Alif lam kekal alif lam. Boleh tak faham yang tu Kak Nurul? Boleh faham. Faham Ustaz. Ustaz, Okey, alhamdulillah. Ya. Ustaz, Okay. Ada siapa-siapa nak tanya, silakan. saya nak tanya Ustaz, fi al-baiti ke fil baiti? Memanglah ya, bila kita sambung, ini balik pada tajwid. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kena ada knowledge tajwid ya. Knowledge tajwid tu apabila alif lam ni ya, dia bersambung dengan fi depan. Ada fi, ada alif lam, kita akan baca fil baiti. Fil baiti. Itu dari segi tajwid kita kena baca fil baiti. Tapi kalau nak bagi orang faham, saya sebut satu-satu lah. Fi al baiti. Sebenarnya fil baiti. Ya, tu jawapan dia. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Silakan orang lain siapa nak tanya, bagi kita faham betul. Ada apa nak tanya? Ya, Datuk Azizul ada? Tan Sri Hasmah ada soalan? Datuk Kalsum? Ada ya? Okey, kalau tak ada, Saya nak tanya. kita sambung yang Hari Ustaz saya terpaksa mute dan dulu. Ni tadi fi al-baiti ni, kalau huruf noun depan fi tu, apa tadi saya ada lupa dah Ustaz. Kalau noun tu depan fi, apa dia punya tanda? Okey, silakan. Ustaz? Ustaz dengar saya? Noun tu depan fi, selepas fi. Kalau noun, Ya, kalau selepas fi ke? noun tu depan fi, tadi ada Ustaz kata kan, syaratnya mesti, lupa dah saya. Ini kalau fi, kalau noun depan Syaratnya fi, mesti baris bawah. baris bawah. Kalau noun tu depan fi. Tadi ada sebut dari Ustaz. Ustaz tak cakap noun depan fi. Dia kata Ustaz tak cakap noun depan fi. Mungkin yang mana? Ini je contoh saya sebut. Mana ada contoh? Kalau noun tu sebelum harf, syaratnya saya tak ingat lah sama ada apa yang Kalau noun tu sebelum apa? Harf dia pula. Sebelum Okay, I don't know please. Ustaz tak faham soalan sebab Ustaz tak cakap pun. Give me the 3 book on that page I want to see. Ustaz cuma sebut tadi ya, ada selepas fi sebab dia mesti partikel dulu. Sebab ini kita nak bagi tahu tanda-tanda noun saja ni ya. Jadi al-bait ni, al-bait dia datang selepas fi. Ya, Ustaz tak cerita al-bait datang sebelum fi, Ustaz tak cerita. Ya, cuba kita fokus pada apa yang Ustaz bincang je ya. Ustaz tahu tuan-tuan ada maklumat lain daripada kelas-kelas lain ya, tapi macam tadilah kita kena kesian pada kawan-kawan yang baru belajar ya. Jadi kita biarkan dulu soalan-soalan yang lain, fokus saja Ustaz, apabila ya. Yang tadi Ustaz kata kalau al-baiti, al-baitu, al-baita dia sama, rumah itu, rumah itu juga. Tapi kalau ada fi dia kena ti, al-baiti. Betul. Dia mesti fil baiti. Mesti fil baiti. Okay, alright. Thank you. Dia tak akan jadi, dia mustahil jadi. No, not this one. The book that I print. There's 3 books. Unmute. Okey ya. Okey, ada soalan tak tentang fil baiti? Kalau tak ada soalan, Ustaz masuk nombor 6. Nanti saya nak tanya. Ya. Bila ada tanwin macam mana tanwin kalau ada fi kat depan tu? Baris bawah juga. Tanwin 2 di bawah. Oh, baitin. Betul. Fi baitin. Ya. Alright. Beza dia hanyalah kasrah satu baris ataupun 2 baris. Tapi mesti baris bawah juga ya, mesti kasrah. Okey, nombor 6. Nombor 6 ya, jangan tengok ni ya. Tapi kalau oleh kerana dah ada kat situ tuan-tuan nak tengok juga, ya ni ya panjang. Ya ini kita panggil huruf nida ataupun partikel nida. Partikel untuk panggil ya. Contoh bila kita terjemahkan, oleh kerana ni Ahmad nama orang, ini adalah proper noun, nama khas, kita kata ya Ahmad ya. Paling kurang kita panjangkan dengan 2 harakat, paling kurang ya Ahmad. Sebenarnya tak boleh ya, kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat kalau tajwid. Tapi ini bukan cerita tajwid, ni cerita bahasa Arab. Dia tetap kena dipanjangkan, kita tak boleh baca tanpa mad. Maknanya mad ni kita baca mad yang simple saja, mad 2 harakat, mana mad asli. Jadi kita kata ya Ahmad.
sepatutnya kalau dia tajwid, ya Ahmad, dia kena 5 harakat. Tapi kalau bercakap bahasa Arab tak perlu. Lambat lah kalau begitu. Ya, jadi kita cukup kita kata ya Ahmad, panjang sikit. Ya. Ya tu makna apa? Ya tu makna wahai, wahai, ya. Wahai Ahmad. Jadi word yang datang selepas ya, selepas kata seruan ini, ya seruan, ya, yakni kita panggil huruf nida. Nida tu makna seruan. Dia adalah noun. Dia noun juga. Kita dah jumpa alif lam, noun, tanwin, noun, baris bawah, noun, dua isim yang bergabung, noun, selepas partikel fi, noun, dan juga selepas partikel ya pun noun juga. Cuma cuba tengok noun pada Ahmad. Ahmad tidak ditanwinkan. Ya, memang tak boleh tanwin. Kita kena sebut ya Ahmadu. Tak ada tanwin. Ya, sedangkan sepatutnya kita kena tambah tanwin di belakang. Tak boleh. Kalau kita ganti Ahmadu tu dengan Muhammadun sebagai contoh, ya. Patutnya ya Muhammadun. Sebab Muhammadun kan ada tanwin di belakang. Tapi tak perlu letak tanwin. Kerana setiap noun yang datang selepas huruf nida, ya, maka barisnya hanya dhammah saja. Barisnya tak boleh tanwin. Ya, mustahil tanwin. Ya, Ustaz guna dua perkataan, mustahil. Ya, bila kita kata mustahil maknanya impossible, tak boleh. Sentiasa barisnya mesti dhammah. Kalau nama dia Fatimah, ya Fatimatu. Kalau namanya Zainab, ya Zainabu. Kalau namanya Maimun, ya Maimunu. Kalau nama dia Ali, ya Aliyu. Kalau namanya Ahmad, ya Ahmadu. Semua dhammah, 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 dhammah. Ya, tak akan ada tanwin selepas ya. Boleh tak faham yang tu, tuan-tuan dan perempuan? Ustaz, Yep. dia sama dengan kalau fi dia jadi di bawah. Kalau ya dia jadi dhammah. Ya. Tu rule dia, ya. Itu rule ni, betul. Okey. Ya. Cuma seperti mana Ustaz sebut, rule and regulation ni, ya, dia kebiasaannya macam tu. Cuma kadang-kadang susah, ya, very rare, rarely happen. Kadang-kadang dia ada exception, tapi jarang-jarang sangat. Ya, kebiasaannya, ya, dia akan baris bawah selepas partikel P, dan dia akan jadi baris dhammah, ya, baris depan kalau partikel ya. Kebiasaannya macam tu, ya, sebab mana ada perkara yang tidak ada exception. Ya, orang langgar lampu merah pun kita tak boleh salahkan dia. Kalau yang langgar lampu merah tu ambulans, tak boleh salah. Ya, bomber, ya, pihak polis tak boleh. Maknanya ada pengecualian. Ya, okey, itulah cerita dia. Boleh? Ada soalan lain? Silakan. Dah selesai lah, ya. Kita dah ada 6 dah contoh. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Okey, contoh nama Zulkarnain. Kalau kita guna ya, nida tu, huruf nida, kita pakai ya Zalkarnain kan? Betul. So macam tinggi. mana tu? Ya? Ustaz tak jawab dulu sebab ni soalan tinggi. Boleh tak? Okey, tak Ustaz. Kak Nuraini dah pergi kelas lain sebab tu. Jadi janganlah, jangan tanya dulu soalan tu. Itu soalan tu satu level di atas, ya. Terima dulu ya Ahmadu, sudah. Okey Ustaz, okey. Boleh, okey, terima kasih. Ya. Bukan Ustaz nak apa kita panggil, ya, demotivate tuan-tuan dan perempuan untuk share benda lain, tak, ya. Tapi macam itulah, ya, sebab kelas kita ni ramai beginners. Jadi so kena terimalah dulu. Cuma Ustaz jawab pada Kak Nuraini, ya. Ya Zalkarnain, betul, ya. Memang betul ya Zalkarnain. Dia tak akan jadi dhammah, dia jadi fathah. Kerana itu adalah compound noun. Ya, ini untuk Kak Nuraini je. Orang lain jangan pening kepala dulu. Ya, okey, selesai. Sudah, ya? Ada apa-apa soalan? Ustaz. Ya, sama. Ada apa-apa soalan tentang 6 ni? Ada apa-apa soalan? Silakan. Sambil-sambil Ustaz tengok nota-nota ni, ya. Ada banyak macam-macam lagi nak belajar, tapi untuk malam ni 6 tu dah cantik lah. Ya. Sekali lagi Ustaz tanya, ada apa-apa soalan? Yang mana yang Ustaz kena terangkan balik? Kita selesaikan malam ni. Ni so kita hafal aja lah kan Ustaz macam ni kan? Betul. Kita hafal aja lah. Fi, last word is bawah. Ya, last word is the baris depan. So Absolutely. kita macam tu. Okay. Yep. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya. Assalamualaikum. Terus. Waalaikumsalam. Teruskan. Ustaz, haraf ja ni dalam kolom yang kanan tu ada 9 kan?
Okey. Jadi tugas kerja haraf jar ni dia membaris bawahkan isim saja kan? Betul, betul. Betul. Dia tidak Betul. word dia tak bolehlah membariskan bawah kan? Dia hanya Word isim tak je. boleh membariskan bawah, hanya partikel saja. Okey, jadi dia duduk side by side kan? Dia tak boleh duduk Side by jauh. side. Okey. Dia Terima kasih boleh Ustaz. duduk jauh, tapi Ah. bukan dalam ayat biasa. Dalam ayat Quran kadang-kadang dia duduk jauh. Oh. Kadang-kadang duduk jauh. Tapi kita boleh restructure dia untuk kita tengok balik. Sebab Quran ni bahasa Allah. Kalam Allah, dia bahasa tinggi. Tapi kita kena tahu dia punya basic rule, ya. Particle fi akan datang sebelum noun. Kadang-kadang immediately before, kadang-kadang ada 1-2 perkataan sebelum dia. Tapi tak ada masalah. Ya, kerana kita kena restructure untuk faham. Kalau kita jumpa nanti kita akan sebut. Ya, terima kasih. Okey, oleh kerana dah ada soalan ni nombor 5 tadi, ya, kalau kita tengok ni haraf jar ni kita baru jumpa fi kan. Sebenarnya ada 9 semua. Ada min, ya. Ni tuan-tuan tengok ya Ustaz, baca sekali lalu saja, tak perlu hafal lagi tapi paling kurang kita dah pernah dengar. Min, ya. Min maknanya daripada, ala maknanya di atas, bi maknanya dengan, macam bismillah. Cuba tengok bismillah. Partikel B datang sebelum Allah. Jadi di mana baris Allah? Bismillahi. Ya, bismillahi, ya. Bismillahi. Mana baris bawah? Tak boleh bismillahu, bismillah, tak boleh. Dia mesti bismillahi. Senang bahasa Arab ni sebab kita dah tahu selepas daripada partikel yang 9 ni yang kita belajar satu saja, ya, fi. Semuanya mesti baris bawah. Ila kepada. Fi kita dah belajar, ya. Di, ya, maknanya bila kita kata fil baiti maknanya di rumah ataupun di dalam rumah, ya. Kemudian ka, ya. Ka makna seperti, ka seperti. An, ya, daripada ataupun tentang. Kita sedang bercakap tentang, ya. An boleh, ya. Rob apa ni? Robba, ya. Robba ni pun dia datang sebelum daripada noun juga. Ya. Kemudian li makna untuk, ya, li makna untuk. Jadi min, Ustaz ulang balik, ya. Min, ala, bi, ila, fi, ka, an, rubba. Sebutannya rubba. Ra tu dhammah. Ba tu ada syaddah. Rubba. Ya. Rubba ni maknanya berapa banyak ataupun berapa ramai. Itu makna rubah. Satu perkataan saja tapi maknanya berapa banyak atau berapa ramai. Contoh dalam hadis, ya, Nabi kata berapa ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Quran melaknat dia. Bimbang kita, ya, baca Quran tapi Allah laknat. Sebab apa Allah laknat? Kerana dia tak faham apa yang dia baca. Ya, dia hanya baca tajwid bagus, ya, menang musabaqah tilawatil Quran. Tetapi dia tak faham makna ayat tersebut. Sebab apa dia tak faham makna ayat? Sebab tak belajar bahasa Al-Quran. Sebab itulah kita belajar bahasa Quran ni. Ya, itu rubah. Kemudian li maknanya untuk, ya, ataupun bagi boleh. Ustaz ulang balik, min bukan man, ya. Kalau man tu untuk soalan siapa? Macam man, ya. Kita kata man rabbuka atau ma rabbuka. Itu man. Itu soalan, ya. Itu untuk question. Tapi untuk min makna daripada, ala di atas, bi, ya, dengan, ila kepada, fi di ataupun pada ataupun di dalam, ya, ka seperti, an tentang. Tadi Yusuf, tak tidur lagi ke? Mute kan tolong, ya. Tak boleh ustaz tidur. Tak ustaz tidur macam mana? Habislah. Ya. Rubba, ya. Rubba, apa makna rubba? Rubba maknanya berapa ramai atau berapa banyak, ya. Kemudian li maknanya bagi, ya, ataupun untuk, ya. Selesai. Itu ada 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, Ustaz nak bagi tahu. Dalam bahasa Arab dia ada mazhab macam fiqh juga. Fiqh kita ada mazhab Syafi'i, ya. Kak Suhati kita ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ya. Kita ada mazhab macam-macam mazhab. Dalam bahasa Arab, kita pun ada mazhab juga, ya. Ada mazhab yang kata harfu jar ni apa nanti orang tanya. In English, harfu jar adalah preposition. Preposition, ya. Preposition tu maknanya apa kita panggil, ya, up, ya, in,
after, ya. Itu macam kita guna untuk phrasal verb. Ya, untuk phrasal verb kita, ya, macam kita kata apa kita panggil, ya. Kita katakan kata sendi. Macam sendi, kata sendi, betul, ya. Tapi Kata ada sendi. perbezaan. Ya, faham, kata sendi. Ya, tapi dalam bahasa Inggeris tu lebih senang, ya, dia preposition. Ya, sebab kata sendi sama boleh, ya, tapi dia bukan sebiji sama. Pasal bahasa Melayu, ya, dia datang daripada kelompok bahasa Austronesia. Sedangkan bahasa Arab, ya, dia daripada Semitic. Jadi oleh kerana dia punya family, apa kita panggil, family language tu beza-beza, so setiap bahasa tu dia ada perbezaan walaupun macam ada persamaan. Ya, jadi senang cerita, okey, kata sendi Ustaz terima, atau preposition, tapi yang paling tepat, ya, huruf jar ataupun partikel jar kita panggil. Ya. Dia ada 9. Tapi nanti kita akan jumpa mazhab yang lain yang kata bahawasanya huruf jar ni bukan 9, 10. Ya, tapi Ustaz tak nak bincang tentang mazhab tu. Kita belajar yang basic dulu. Seperti mana orang yang baru masuk Islam, kita ajar dia basic understanding of Islam. Jangan cerita pasal Hanafi, Maliki, kesian dia. Ya, tu cerita dia, boleh, ya? Okey, selesai. Ada soalan apa-apa sebelum kita buat apa ni application? Ada apa-apa? Ustaz, kan itu yang nombor 3 tu Ustaz. Nombor 3, okey. Silakan. Nombor 3. Ya. Apa dia nombor 3 tu? Nombor 3 yang mana? Nombor 3 huruf ke nombor 3 jar? Mengenai noun tadi. Nombor 3 tu baris bawah. Al-Baiti. Ini ke? Baris bawah, ya. Maknanya kalau kita jumpa baris bawah, maksudnya tu noun lah tu. Kalau nombor 3 tadi, okey, baiti. Kalau nombor 4 tadi apa Ustaz? Nombor 4 ini compound noun. Gabungan di antara dua noun yang akhirnya menjadi satu. Double noun. Dia double noun tapi akhirnya menjadi satu nama lain. Contoh kita kata macam tadi kan, kita dah bagi contoh, ya. Contohnya Baitullah kan, ya. Bait tu rumah, Allah tu Allah, ya. Tetapi bila kita gabungkan, ya, dia berubah menjadi satu makna, rumah Allah. Rumah Allah tu rumah Allah yang mana? Rumah Allah tu ialah Kaabah, Baitullah. Ya, macam rumah api sama juga. Rumah api bukan rumah yang terbakar. Ya, tetapi rumah api adalah satu perkataan khusus, ya, untuk merujuk kepada lighthouse yang menjadi petunjuk ataupun isyarat kepada kapal yang lalu lalang, ya. Kapal yang apa kita panggil, ya, berlayar. Itu cerita dia. Okey, itu nombor 4. Ya, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ustaz, setakat ni partikel yang Ustaz ajar kita ni ada 9 ni lah, yang min, alai, ba, ni ada 9 ni. Yang dalam buku Arabic Unlock tu, ya, kita akan jumpa insya-Allah kebanyakan ni. Kita akan jumpa. Kita akan baca malam ni insya-Allah. Setakat ni 9 ni lah. Ya, 9 ni. Terima dulu 9. Ustaz guna buku lain ke ni Ustaz? Nota lain ke? Ini kan nota Ustaz. Ya, tuan-tuan untuk share sebab Arabic Unlock tak ada nota. Arabic Unlock tak ada nota. Arabic Unlock tu contoh-contoh saja. Ya, jadi Ustaz kena, sebab kalau dalam kelas Ustaz kan tunjuklah, ya. Ustaz pakai whiteboard. Tapi oleh kerana kita kelas maya, ya, cyber. Jadi oleh kerana cyber Ustaz kena buatlah benda-benda lain untuk menggantikan tulisan di whiteboard. Ya, tu cerita dia. Kena copy lah Ustaz, kena copy. Kita boleh dapat buat copy ke? Jadi senang kita tulis apa yang Ustaz cakap tu dalam. Boleh print kalau pakai lah. kalau pakai print screen kalau pakai laptop. Okey, boleh. Ya, tapi buat masa ni Ustaz tak nak bebankan tuan-tuan dengan benda-benda ni dulu, ya. Tuan-tuan boleh snap je gambar. Kan pada apa dah ada. Phone snap je, saya pun buat macam tu. Snap je, ya, snap je. Tak payah tulis, snap je. Tulis tu bila kita nak tambah. Ya, nak tambah sebagai contoh tadi, ya, macam Baitullah, sebab tak ada compound noun kat situ. So tambahlah perkataan compound noun. Ya, sebab belajar ni kena ada cabaran lah sikit. Jangan terlalu santai sangat. Ya, sebab ini okey Ustaz share, ya. Ini seorang ulama besar dalam bidang hadis, namanya Imam apa kita panggil, ya. Siapa nama dia, ya? Imam Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, ya. Beliau seorang ulama besar di Basrah. Ya, Basrah tu di Iraq lah, di Persian Gulf tu. Jadi dia kata untuk dapat ilmu ni dia kena melalui susah payah sikit. Ya, tak banyak pun sikit kena lalu.
Ya, kerana di situlah Allah akan bagi kemanisan ilmu tu. Ya, ini Ustaz pinjam kata-kata dia, Yahya bin Abi Kasir. So macam itulah ya. Jangan semua fotokopi. Jadi nanti kita tak salin, tak ada apa, ya, tak ada cabaran. Ya, itu cerita dia ya. Itu rahsia mengapa Ustaz tambah nota-nota ni ya, pasal Arabic Unlock semua contoh-contoh ya. Contoh-contoh saja. Yang ini Ustaz bagi nota dia ya, macam tu. Print screen ataupun snap gambar. Okey, ada lain sebelum kita pergi contoh? Kita pergi Arabic Unlock, silakan. Ustaz. Ya. Nak tanya, kalau ya tu selepasnya mesti bagi depan ya, tak boleh bagi lain lagi. Tak boleh balik lain setakat ini. Kita tak jumpa lagi. Ya, so terimalah dulu. Sebab macam haraf jar, selepas haraf jar, dia membari bawahkan isim. Memang bari bawah je semua. Tapi kalau ya tu memang selepas tu bari depan ya. Bari depan ya, dengan syarat perkataan yang datang tu ialah satu noun saja. It's a singular noun. Kalau dia singular noun, dia akan baris domah. Dengar tak tadi ya? Dengar tak tadi one of our sister tanya, dia kata kalau nama orang Zulkarnain, ya, pasal apa kita baca bukan Zulkarnain, kita baca Zalkarnain? Itu kerana compound noun. Ustaz compound noun Ustaz tak ajar lagi malam ni. Ustaz boleh ajar belonggok malam ni, tapi tak boleh. Kita belajar satu-satu. Tolong sabar. Okey, terima kasih Ustaz. Sabar. Boleh ya. Jadi yang dah advance macam biasa kena sabar sikit. Ya. Kalau apa kita panggil ya, kalau yang beginner kena catch up cepat sikit ya. Supaya nanti akhirnya level kita sama insya-Allah. Okey, ada lain? Apa ni Cap Syarom, ada apa soalan? Tak ada Ustaz. Okey Ustaz, tak ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi kalau tak ada apalah ya. Itulah yang kita nak bincang pada malam ni secara umum dia ya. Jadi ada contoh-contoh lain yang Ustaz nak bagi ya. Okey. Ustaz nak kenalkan ya pada malam ni satu perkara yang dipanggil sebagai isim zahir, dia nama dia. Jadi pembahagian isim ya. Dia ada isim zahir. Ya, isim zahir ni maknanya isim yang menunjuk kepada makna, dia ada makna tersendiri. Ya, tolong mute. Ya. Jadi contohnya ialah al-malaikah contoh ya. Ni banyak Ustaz bagi contoh ni. Contohnya al-malaikah. Al-malaikah dia noun. Sebab apa dia noun? Apa perempuan? Ada al. Alif lam. Sebab ada alif lam. Jangan kata alif lam sebab dia ada alif lam di awal. Kerana kalau alif lam di tengah, di belakang tak jadi. Jadi jawapan tu kena solid. Ya. Sebab apa al-malaikah? Sebab apa al-malaikah tu noun? Sebab ada alif lam di awal. Di awal ya, ataupun di hadapan ya. Kemudian ya, itu tentang ghaib, benda yang kita tak nampak ya, itu isim zahir juga. Al-malaikah, al-jin contoh dia ya, asyaiton ya. Itu semua adalah isim-isim yang datang daripada alam ghaib, tapi dia tetap juga noun ya. Kemudian alam syahadah. Alam syahadah ialah yang nampak dengan mata. Contoh manusia ya. Ada perkataan di sini al-insan, dia ada alif lam di awal ya. Muhammadun tak ada alif lam di awal. Tetapi sebab apa dia tetap noun? Sebab apa dia noun? Dia ada domah kat depan. Ada domah kat depan. Mana ada domah kat depan tu menyebabkan dia ada domah depan. Tanwin. Sebab tu Ustaz kata alam syahadah. Rules tu kena gigit betul-betul ya. Jangan kita kata faham. Nanti bila tanya balik, Muhammadun pasal apa dia noun? Oh, pasal dia ada mim, ada mim dan dia ada domah di depan. Tak ada kaitan pun. Ya? Itu dia makna dia memang ada maknanya. Belum tentu. Ya, belum tentu lagi. Ada lagi yang nanti apa kita panggil ada mim depan domah ya, tapi bukan seperti mana yang kita anggap. Ya. Pasal perempuan ambil maklumat daripada ustaz lain. Ya, kita tak pakai maklumat daripada kelas ni saja. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan ada jawapan-jawapan yang lain tu, ya. Okey, Muhammadun. Senang je. Kalau al-insan dia noun kerana ada alif lam di awal, Muhammadun dia noun kerana apa? Sekali lagi? Tanwin. Kerana ada tanwin. Kat belakang. Tanwin Ujung. di belakang. Tanwin di belakang. Di ujung lah.
Sekarang ni kita di hujung. Okey, di hujung. sekarang kita standardize kan. Ya, sebab ada kata kejap. Sekarang Kita ni cakap Ustaz dia 200 lebih pelajar nanti Ada yang kata di hujung, ada yang kata di belakang, ya. Kita standardize kan. Okey. Di hujung Ustaz. Dengar cakap Ustaz. Kita standardize kan dalam kelas ni. Ya. Okey. Al-insan alif lam di awal. Jangan kata di permulaan dia apa? Di awal. Di awal. Okey. Di awal. Awal tu bahasa Arab. Awal tu bahasa Arab. Di permulaan, jangan ketawa dulu. Alif lam di awal. Ya, sebab nanti kalau bahasa Arab pun kita kata limaza al-insanu ismun, pasal dia isim, ya. Li'anna al-insan, ya. Ada apa? Ada alif lam fil awal. Sebab bahasa Arab pun akan kata awal. Jadi alif lam di awal. Okey. Muhammadun dia noun sebab dia ada tanwin kan. Jangan kata tanwin di belakang ke di hujung ke, sebab tu bukan bahasa Arab. Di akhir. Kita kata tanwin di akhir. Betul. Terima kasih. Kita guna bahasa Arab. Ya. Kalau ada bahasa Arab kita guna bahasa Arab. So standardize kan. Sekali lagi standardize kan malam ni di awal dan akhir. Ya. Awal dan akhir. Boleh ya. Tulis. InsyaAllah. InsyaAllah ada dua. InsyaAllah ya dengan InsyaAllah ragu-ragu. Maybe. Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah dengan makna yakin. Ya. InsyaAllah positif. InsyaAllah kita guna awal dan akhir. Sudah. Okey, selesai ya. Nombor seterusnya al-hayawan. Orang Melayu panggil haiwan. Bahasa Arab al-hayawan. Hayawan apa? Hayawan tu adalah animal. Ya, animal, ya. Kemudian kita ada hisonun. Kalau al-hayawan, alif lam di awal. Hisonun tak ada alif lam, tapi ada tanwin. Tanwin di mana? Tanwin di mana, Cap? Di akhir. Okey. Itu yang saya nak dengar. Hisonun, ya, selesai. Tumbuhan dalam bahasa Arab an-nabatu. Ya. Boleh tak baca an-nabatun? Boleh tak? Boleh. Tak boleh. Maknanya hukum tak gigit lagi. Tak boleh. Mana boleh? Sebab ada alif lam. Bila ada alif, nampak? Nak guna di hadapan lagi. Di awal. Nak kena denda ni. Perempuan nak kena denda. Ya. Al-nabatu. Alif lam di awal. Di awal. Okey, sebut. Sekarang ni masing-masing sebut. Alif lam di awal tu, sebut 3 kali. Alif lam di awal. Alif lam di awal. Tajwin di akhir. Tajwin di akhir. Apa? Jangan tambah ya. An-nabatu alif lam di awal. Jadi bila ada alif lam di awal, dia tidak akan ada tanwin di akhir. Ya Ustaz. Tak dengar tadi. An-nabatu. Okey. Tak dengar. Kemudian tadi. Jadi gandum komhun. Ya, kalau tak hafal perkataan tu tak apa, sebab ustaz nak kenalkan saja. Komhun. Komhun ada tanwin. Tanwin di mana Kak Suhaimi? Di akhir huruf. Tiada tanwin di akhir. Dia bukan di akhir huruf. Di akhir perkataan. Di akhir perkataan. Di akhir perkataan. Di akhir huruf. Di huruf akhir betul? Ya. Di huruf akhir. Di huruf yang akhir. Bukan di akhir huruf, bukan. Ya, di akhir perkataan atau kalimah. Okey. Benda yang tak bernyawa. Ya, macam pepejal. Elok dengan al-jamadu. Al-jamadu. Sebab ada alif lam di awal. Ya. Jadi maknanya, oleh kerana dia tak ada partikel di depan, kita sebut al-jamadu. Kalau ada partikel, dengar dulu. Kalau ada partikel fi di awal sebelum alif lam, maka dia jadi fil jamadi. Fil jamadi. Okey. Maun air. Kita selalu sebut ma'u zamzam. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Dalam hadis ma'u zamzam. Air zamzam itu 5 syuribalah. Ya, diminum ya kerana tujuan kita. Kalau tujuan minum zamzam untuk sembuh penyakit, insya-Allah sembuh penyakit. Kalau minum zamzam untuk hilang haus, hilang haus. Kalau minum zamzam untuk pandai cerdik kita. Sebab Nabi sebut, ma'u zamzam, air zamzam itu 5 syuribalah. Diminum ikut niat kita. Kalau niat kita untuk sembuh, sembuhlah. Ya. Jadi itu hadis ya yang sahih. Okey, sambil-sambil belajar bahasa Arab, Ustaz ajar hadis juga. Okey, ma'un. Ma'un dia adalah
noun juga sebab ada tanwin di mana tanwin? Di akhir. Di akhir perkataan. Ada yang kasi di ujung lagi Okey, kemudian petang petang masaun sama. Kemudian nama negeri nama negeri macam Malaysia. Tapi Malaysia dia tidak ada tanwin. Dia memang bentuk negara macam tu. Amerika. Dengar. Amerika, Malaysia, Indonesia jadi semua bentuknya ya alif bentuk dia. Itu secara umum untuk menunjuk kepada negara. Bukan semua negara tapi banyak negara yang macam tu. Ustaz. Ya, silakan. Sorang. Ustaz. Boleh saya tanya? Silakan. Boleh. Sila. Apa ni tempat bahasa Arab is makan ke al-makan? Tempat bahasa Arab bergantung. Kalau nak a place, makanun. Kalau nak the place, al-makanu. Dua-dua boleh Haji. Okey. Boleh Syukran. Yap. Okey, asyukrulillah. Ustaz. Ustaz, semua perkataan ni kita tahu dia memang noun Ustaz kan maksudnya. Kita tengok kita dah tahu maksudnya. Dah tahu pasal dah belajar. Tak maksud saya macam nama Malaysia, kuda, binatang, tumbuh-tumbuhan, all those are memang nouns lah maksudnya. Ya, tapi macam mana Arab present perkataan tu sebagai noun? Kerana ada alif lam dia, kerana ada tanwin, kerana ada ya alif di belakang macam Malaysia. Malaysia tak ada alif lam. How do you know that Malaysia is a noun? Kita hanya tahu kerana Malaysia tu nama negara. Yes, kan kita belajar. It's a country. Now, listen. Now kita belajar Malaysia tu sebagai noun kerana apa? Bukan kerana dia ada alif lam, bukan kerana tanwin, kerana ada ya alif di belakang. Kita tambah satu lagi maklumat. Sebab ada ya alif di belakang. Ini bukan ya alif ya Ahmad, itu ya alif di awal. Ini ya alif di belakang. Sebab tu saya sebut beberapa negara tadi. Contoh Amerika dalam bahasa Arab Amerika. Ada alif juga, kaf alif. Bukanlah mesti sentiasa ya alif. Kadang-kadang tapi dia mesti ada alif di belakang. Amerika, Malaysia, Indonesia. Macam tu. Kita ada Kanada, macam tu. Tapi ada negara yang tak ada pakai alif di belakang. Tak kata akhir. Okey, dia kalau Germany Ustaz, kalau Germany. Almania. Oh, dia panggil Alaman. Okey. Jadi Ustaz kata di belakang. Tadi Ustaz kata kena guna perkataan di akhir. Oh, sebab Ustaz nak suruh tuan-tuan tolong betulkan. Okey, seterusnya terima kasih checking. Nak membetulkan. Checking Ustaz. Okey, checking tengok betul-betul faham ke tak Okey, tak apa, salah kat situ. Kita terima dulu Ustaz, ada anjing lah Ustaz. Bukan Ustaz punya tu tuan-tuan tak mute lah Pasal tuan-tuan tak ikut SOP dia kena mute unless if you want to ask question. If you just want to listen, mute. Okey. Kemudian apa kita panggil ada benda lain lagi Ustaz nak sebut tapi biar dulu Ini sekadar nak kenalkan saja Okey. Isim mubham dia panggil. Ustaz sekejap Ustaz. Ustaz sorry pergi balik dekat isim zahir tadi Ustaz, sorry. Sorry just nak print screen sekejap. Isim zahir. Cepatnya mula lagi print screen dah. Sorry. Okey. Dah Okey dah. Sekarang kita cerita pasal isim mubham Isim mubham. Isim mubham adalah isim-isim dia noun juga. Isim ni nanti orang tanya pula isim ni apa? Isim ni noun. Isim ni noun. Jadi isim ni banyaklah contoh dia. Antaranya ialah isim penunjuk dia panggil isim isyarah macam ini itu ini itu tu. Jadi haza contohnya nombor satu haza. Haza tu makna ini. Ini untuk masculine. Kalau hazihi ini juga untuk feminin. Sekadar Ustaz nak kenalkan
Arabic language adalah dia gender, ya, dia gender based. Dia sangat sensitif dengan gender. Semua benda ada jantina, ya, ada lelaki, perempuan, jantan, betina macam tu. Jadi untuk ini dan itu pun, ini, itu pun ada jantina dia. So kita kena tahu apa yang kita nak tunjuk. Contoh ya, Ustaz kata. Contoh kita kata kitabun. Kitabun maknanya a book, satu buku. Kalau Ustaz nak kata ini sebuah buku, this is a book, Ustaz kena kata haza kitabun. Ustaz kena kata haza. Sebab haza tu adalah ini untuk muzakkar lelaki. Because kitabun adalah lelaki. Ya, jantinanya. Jangan kata buku tu lelaki tak, jantina dia. Sebab bahasa Arab dia sentiasa ada jantina. Tetapi kalau ya kita nak kata Fatimah contoh dia. Ya, Fatimah. Fatimah tu seorang perempuan. Ustaz nak kata ini Fatimah, Ustaz kena kata hazihi Fatimah. Hazihi. Tak boleh kata haza. Muhammadun haza Muhammadun. Kalau Zi Maryam, hazihi Hasanah contoh dia, ya. So haza hazihi itu termasuk juga apa ni noun, ya. Kemudian kita ada isim syarat. Isim syarat ni adalah macam soalan-soalan, ya. Dia bukan soalan tapi macam kita kata macam mana nak jumpa, ya. Kita tak jumpa, kita kan dia termasuk istifham, ya. Terimalah dulu di anta, di mana anta. Aina tu pun noun juga. Ya, kita panggil dia ialah apa ni, noun untuk pertanyaan. Ya, untuk kita tanya soalan. Ya, bila kita tanya soalan kita kena pakai siapa, di mana, ya. Itu pun adalah noun juga. Ini dalam bahasa Arab, ya. Jangan samakan dengan bahasa lain. Kemudian yang terakhir kita ada isim mausul. Isim mausul ni adalah macam allazi. Banyak jumpa dalam kuati. Kalau allazi untuk seorang lelaki. Allati seorang perempuan. Allazina untuk ramai. Contoh biasa kita jumpa allazina amanu. Maknanya orang-orang lelaki yang beriman. Allazina kafaru. Orang-orang lelaki yang kufur, yang ingkar. Itu semua adalah noun. Secara umum saja. Praktikalnya nanti kita tengok pada Arabic Unlock. Okey, ada soalan apa-apa? Secara sambil lalu saja. Ada soalan? Silakan. Apa nak tanya? Ustaz, ini nota yang Ustaz bagi ni, nota tambahan ke? Dalam buku ni saya cari tak ada jumpa lah. Memanglah. Sahaja Abu tengok Arabic Unlock. Ini nota yang Ustaz. Ni nota dalam kelas lah. Sebab tu kena datang kelas, kena hadir kelas. Kalau tak hadir kelas dia tak dapat. Baca Arabic Unlock, hafal, exam dapat 50% saja. Pasal dalam exam Ustaz akan tanya dua-dua, nota dan buku PDF image, PDF form. Saya baru masuk kelas hari ni je. Oh, Ustaz, tak ada masalah. Masuk hari ni ke, masuk semalam ke, masuk esok ke, tak ada masalah. Kita anggap sebagai student, kita welcome. Alright. Okay. Dia macam tu, ya. Sebab biasa orang jadikan alasan ni, Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Saya baru je masuk hari ni. Itu alasan yang dah apa kita panggil, ya. Dah apa? Apa Kak Surati? Itu alasannya apa? Itu Tidak. Ya, alasan yang klasik sangat, ya. Klasik example untuk beritahu bahawasanya tak boleh. Dah klise sangat dah. Ya, dah klise. Ya. Haji Abu kena cari apa ni alasan yang lain, ya. Alasan yang klise kita tak terima. Okey, selesai, ya. Selesai di situ. Kalau dah selesai tak ada soalan, sila tanya Ustaz, kalau ada. Ya. Ustaz nak tanya macam mana kita nak attend kelas bersemuka Ustaz? Bersemuka kalau apa ni dah dibenarkan nanti boleh, ya. Oh, sekarang ni belum lagi lah. Sekarang ni belum lagi, ya. Tak tahulah kalau Perak macam Ustaz duduk di Ipoh ni, apa ni kuliah maghrib tadi dah boleh lah, ya. Dah ada attendees, ya. Ustaz daripada maknanya itu Perak. Ustaz kan? daripada Perak. Aduh, kita orang ni kat Selangor. Hari ni Ustaz di Perak. Ya, biasanya Ustaz di Selangor. Okey Ustaz. Pencerahan. Okay. Ya, terima kasih. Ya. Ustaz nak tanya sikit. Tapi walaupun Ustaz, yang isim isyarat tu Ustaz,
Boleh tengok balik tak tadi? Nota tadi. Ya, silakan. Isim isyarat tu. Haza tu lelaki, Terus. hazi perempuan, haula tu apa? Dah tunjuk kan? Itulah yang Ustaz suka ni, tuan-tuan perempuan suka tanya benda-benda yang kita tak sebut. Ustaz sengaja je tak sebut haula ni, ya. Tapi macam biasalah perempuan suka tanya, Ustaz layan jugalah. Ustaz tak nak sebut haula tu. Ya, sebab itu tuan-tuan dan perempuan kena ikut je. Kalau Ustaz tak sebutlah tu. Maknanya tu Ustaz tinggalkan untuk mata lain lah tu. Jangan peningkan kepala dulu. Tapi sebab ada tanya, Ustaz bagi tahu. Haula tu untuk ramai, untuk plural. Dia ada lelaki ada perempuan lah ke? Boleh, betul. Kan dah pening lah, ya. Sebab lelaki boleh. Macam mana ni Ustaz? Tadi Hazal untuk lelaki, Hazi untuk perempuan. Haula ni untuk ramai, lepas tu untuk lelaki perempuan. Kan dah susah tu. Sebab tu ikut aja Ustaz punya rentak. Bila Ustaz kata Hazal lelaki, Hazi perempuan, okey sudah. Jangan masuk yang haula tu. Ya, macam tadi kan. Ustaz nak sebut fi saja. Tapi oleh kerana perempuan dah tanya, oh ada 9 Ustaz. Ustaz sebenarnya Ustaz nak sentuh lagi. Tapi sin dah, benda tu dah ada kan. Tuan-tuan tanya Ustaz layan juga. Ya. Tapi dia memeningkan orang yang baru-baru belajar. Yalah, donga dulu, donga. Betul lah. Pening lah. So itulah cerita dia. Sebab tu dalam kelas memang kena ikut guru punya pace. Ya. Dan Ustaz ulang balik. Jangan biar Ustaz ulang. Ya, Ustaz apa ni. Dan ada benda yang Ustaz tak nak sebut, memang purposely Ustaz tak nak sebut. Pasal benda tu akan memeningkan. Okey, tapi macam tadilah ya, curiosity is good. Ya, tapi macam tadilah ya, curiosity kills the cat. Ya, dia akan menghampakan sebagai orang lain. Okey, selesai. Kita tengok kita punya application, ya. Jadi kita nak tengok application kita, kat mana application kita tu, ya. Okey, kita pergi Arabic Unlock, ya. Arabic Unlock kita sudah sampai ke contoh yang ke berapa, ya. Sekejap, ya. Kita sudah sampai contoh yang ke berapa? Ke-5 ke ke-6? Ke-6 sudah kan? 6 sudah, inna sudah, qala sudah 7, allazi. Allazi pun sudah. Okey. Jadi terima kasih. Allazi nombor 8 kita baru saja belajar sebentar tadi. Allazi untuk ya lelaki. Ya. Dia panggil isim mausul nama dia. Tadi Kak Suhati dah snap gambar kan? Ya, dah. Okey. Jadi allazi untuk lelaki. Seorang lelaki. Maknanya kita kata yang. Macam kita kata Muhammadun allazi, Muhammadun allazi sebab Muhammad tu seorang allazi. Tapi kalau kita kata Fatimah allati. Allazi lelaki, allati perempuan. Allazina itu ramai, ya. Yang itu saya sebut, ya. Okey. Jadi allazi dalam Quran ada 1400 lebih. Ya. Jadi allazi ni adalah noun. Tetapi untuk pergi lebih detail, buku ni Arabic Unlock dia terjemahkan sebagai relative pronoun. Jadi apa ni Ustaz? Tadi Ustaz kata noun. Pronoun tu termasuk noun lah, senang cerita. Ya, betul. Kalau tak percaya, pisahkan pro dengan noun tu. Buang pro tu dapat apa? Kan dapat noun. Ya kan? Kan simple. As simple as that, ya. Pronoun tu asalnya pro campur noun. Buang pro dapat noun kan? Sudahlah. Ya, dia relatif sebab dia ada kaitan dia. Mari kita tengok contoh, ya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ustaz dah paparkan di sini, ya. Boleh tengok buku masing-masing sebab sebagian perempuan pun dah ada yang print out dan sebagainya kan. Kita baca auzubillah, ya, surah 2 sentiasa Al-Baqarah, ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya, Ustaz terjemahkan satu-satu. Jangan tengok terjemahan. Ya, belajar kelas ni, ya, ikut sama-sama dengan Ustaz. Jangan tengok terjemahan English. Ya, nak tengok terjemahan English tu sebelum kelas atau selepas kelas. Pergi sama-sama dengan Ustaz. Huwa dia. Dia lelaki, dia. Ya, macam kita kata huwa Allah, qul huwallahu ahad. Ya. Jadi huwa tu ialah dia lelaki. Ya, huwa dia, siapa dia? Ala lakum bagi kamu, ya, di atas muka bumi. Nampak Ustaz terjemah di atas. Ustaz tak kata di dalam. Ya. Jadi sebab bila kita sebut tentang manusia,
asal manusia memanglah daripada tanah. Tetapi ketika mereka hidup, kita sebut mereka di atas muka bumi. Sebab tu kita selalu cerita, selama mana kita masih berada di atas muka bumi, kita tak kata di dalam muka bumi matilah. Ya, jadi kita terjemahkan di atas. Sedangkan fi yang kita jumpa, ya, kita hanya terjemahkan fi tu, cuba tengok fi. Yang kita dah jumpa fi, cuba tengok fi, particle, in ataupun on. Nampak? On boleh. Sebab apa on? On di atas. Ya, kalau terjemahkan bahasa Melayu, fi ni pada, ya, ataupun di dalam. Ya, tak ada di atas, kena tambah. Fi juga boleh makna di atas. Ya, bukan ala, ya. Ala di atas tu maknanya di atas. Ya, bukan apa kita panggil, bukan bertemu, ya, bersentuh dengan tu. Ya, macam itulah cerita dia, ya. Macam kita kata ala tu sometimes maknanya above. Ya, apa kita panggil at-ta'iratu, ya, at-ta'iratu tatiru ala baiti. Kapal terbang itu terbang di atas rumah, maknanya above my house. Ya, jadi ala tu boleh kita guna kat situ. Okey, tapi kalau dia hinggap di atas rumah, itu kita kata fi. Ya, burung itu hinggap di atas di atas atap atau bumbung rumah saya. Ya, tu fi. Balik pada ayat yang contoh nombor 8. Huwa adalah noun. Ya. Ustaz dah bagi contoh, ya. Ustaz bagi contoh sikit je. Ustaz bagi contoh fil ardi jami'an saja, sampai situ, jami'an. Yang lain nanti baca sendiri. Ya. Huwallazi. Kita tentukan mana satu noun. Huwa noun. Huwa adalah noun. Dan allazi noun. Khalaqa kita tak jumpa lagi. Khalaqa berapa huruf? Kak Suharti, berapa huruf khalaqa? 3 huruf. 3 huruf. Dan baris akhirnya di mana? Atas. Baris akhirnya di atas. Dia adalah verb. Senang aja. Verb 3 huruf dan baris akhirnya, ya, baris akhir ialah fathah. Itu cara nak kenal huruf. Sebab kita dah belajar daripada qala. Kita dah jumpa qala. Jangan kata kita tak belajar lagi. Kita dah belajar qala. Kat mana qala? Ya, qala pada nombor 7. Qaf, alif, lam. Berapa huruf? 3 huruf. Huruf terakhir fathah. Dia adalah verb. Ya. Jumpa pula, ya, khalaqa. Khalaqa 3 huruf. Ya, huruf terakhir fathah. Dia adalah verb. Verb kita tak bincang lagi. Biar dulu. Lakum, bagi kamu. Ingat tak tadi kita jumpa 9 partikel preposition ataupun kata sendi? Ya. Ada la kan? La, ya. La tu partikel. Kum kita tak jumpa lagi, biar dulu. Ma fil ardi. Ma ni partikel. Makna apa ma? Apa yang? Apa makna ma? Apa yang? Tidak. Ma boleh dua makna. Boleh makna nafi, tidak. Ma juga boleh makna apa yang. Ya. Di sini ma, okey, tidak. Di sini ma ni ma tidak ke ma apa yang? Ma apa yang, ya. Sebab kita nak bagi tahu dialah Allah, huwa allazi yang khalaqa, telah mencipta lakum bagi kamu ma apa yang fil ardi di atas muka bumi jami'an keseluruhannya. Itu cerita dia. Boleh faham, ya? Okey. Ma apa yang partikel. Fi partikel lagi. Fi partikel dia termasuk preposition. Macam la tadi, lakum. La tu preposition yang 9 tadi. Fil ardi, fi itu pun preposition yang 9 tadi. Al ardi kita dah tahu dah. Al ardi makna bumi. 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 Dan dia adalah noun sebab ada alif lam fil awal. Alif lam di awal. Bukan depan, awal. Ya. Okey. Kemudian jami'an. Okey, Ustaz tanya. Jami'an tu verb ke, partikel ke, noun? Noun. Ada pasal ada apa? Tanwin. Ada Tanwin. Dia akhir. Tanwin di akhir. Ya, ya, kan senang tu, ya. Tapi dia pasal apa dia tak baca jami'un? Pasal apa tak baca jami'in, ya? Sebab di situ yang sesuai. Tak, memang tak ada lam, tapi kan dia tak. Dia ada satu je, sorry. Dia memang tak boleh ada dua. Ya, jarang ada dua ni. Boleh tapi jarang ada dua. Jadi either or, sama ada alif lam ataupun tanwin. Ya.
Kalau nak ambil alif lam saja. Kalau tak nak alif lam, nak tanwin, tanwin saja. Dia tak boleh gabung antara alif lam dan tanwin dalam perkataan ataupun dalam word yang sama, tak boleh. Okey, selesai lah. Ya, itulah ceritanya. Ada soalan sebelum kita pergi contoh yang ke-9? Ada soalan? Tadi Ustaz cakap ila ke la tadi Ustaz cakap tadi? Lakum tadi. Mana ada ila? Tak nampak. Khalaqalakum. Tadi Ustaz ada kata la tu. Tak ada. La tu partikel. Partikel daripada 9 tu. Yang kita dah belajar 9 tadi, kan la tu kan salah satu partikel. Mana ada sebut illa, tak ada. Allah. La, not illa. Ya. Okey, selesai. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tengok contoh yang ke-9. 8 sudah, 9. Ala pun ialah particle preposition juga. Particle kata sendi. Ya. Ala boleh makna on top of ataupun over. Ya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, la, nampak sekali lagi partikel la, dah jumpa partikel. Hu belum belajar. Ya. Mulkus samawati, ini dah belajar. Bukan perkataan dia yang kita belajar. Kita dah belajar compound noun. Ya, tolong perkenalkan mana dia punya first noun dia? Yang mana satu first noun? Alif lam di depan. Mulku. Mana ada alif lam di depan pada mulku? Dengar. Listen to the question. Ya, apa dia? Ustaz tanya, yang mana first noun? First noun yang mana? Mulku samawat ada dua kan? First noun dia mana? Mestilah mulku. Mulku ada alif lam, tak ada. Mulku ada tanwin. Tak ada. Ya. Okey, soalannya. The question is, ya. Mengapa mulku tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin? Sedangkan dia adalah noun. Sebab apa? Mungkin dia earlier it was tanwin, now becomes soalan dia, jangan cerita earlier, jangan cerita satu once upon a time. Contohnya jangan tambah. Orang suka tambah, jangan tambah. Baca apa yang ada di situ saja, jangan tokok tambah. Kalau Nabi kata qabliyah subuh 2 rakaat, jangan tambah 3, 4, 5, 6, jangan. Cukuplah 2 tu. Ya. Mulku tu. Sebab apa mulku tu tak ada alif lam dan tak ada tanwin? Kerana sepatutnya dia ada alif lam ataupun tanwin. Mengapa? Mengapa mulku tak ada alif lam ataupun tak ada tanwin? Why? Words. Nama dia second noun. Dia betul gabungkan. Betul. Mim di awal kataan. Pasal dia adalah first noun untuk compound noun tu. Compound noun. Dua noun. First noun, second noun. Ya. First noun tak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Ya. Jadi tolong dipahami. First noun tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Originally mungkin kata Kak Nurul, betul lah tu. Ya. Mungkin mulku tu ada alif lam atau mungkin dia ada tanwin. Ya, memang betul. Ya betul. Al-mulk kan. Yalah, contoh kan al-mulku. Kadang-kadang mulkun boleh juga. Tetapi sebab apa sekarang ni dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin? Simply because dia adalah first noun. The first noun. The first noun tak boleh ada alif lam, tak boleh Baitullah. tak boleh ada tanwin. Ya, tengok Baitullah kan, mana ada alif lam? Ya, no alif lam di awal, no tanwin, ya, di akhir. Ya, senang. Please add to your notes. Please add to your notes dekat tu compound tu. Ya. As-samawat. As-samawat is the second noun. The second noun. Ya. Cuba tengok second noun. Dia ada alif lam? Ada. Ya. Ada. Tetapi baris akhirnya, ya. Di akhir di bawah. Nampak tak? Macam Baitullahi tadi kan kita jumpa Baitullahi. Sekarang ni mulkus samawati baris bawah kasrah. Nampak tak yang tu? Ya. Jangan cerita mudhafun ilaih tu, jangan cerita. Itu kelas lain. Kelas ni kita tak cerita lagi. Ustaz. Yep.
partikel dia mulku samawati. Kalau kita tengok dalam huruf dalam Quran macam ni, kita akan nampaklah alif lam dia di depan alif lam sin tu kan. Alif lam Tapi sin. Kalau kita baca lahu mulku samawati wal ard. Betul kan? Yang kita baca mulku samawati wal ard, okey. Ya, the alif lam in the as-samawati tu is silent lah. So Alif lam di silent ya, sebab dia alif lam syamsiah kita panggil. Itu tajwid. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah so memang kalau kita tak dengar, kalau kita tak tengok maksudnya, kita because samawati, mulku samawati is samawat is heaven, right? Mulku sama heaven. So langit. Langit. And then langit dan bumi, right? Bumi. Samawati wal ard. So that one also can be the combined noun ke? Samawati wal ard. As-samawat boleh compound noun sebab dia compounded by mulku. Tapi wal ardi dia stand alone. Partikel. Ya, sebab dia datang selepas partikel. Ada preposition. Ada wa. Dia tak ada preposition. Wa is not preposition. Preposition 9 tadi dia partikel saja. Okey, sekarang ni partikel. Perempuan dah mula nak keliru. Partikel preposition tu, preposition yang jadi partikel hanya 9 saja. Wow tak masuk. Sebab wow tu ialah kita panggil sentence connector dia panggil. Ya, tak ada wow. Tak ada wow. Dia tak ada, pada 9 tu tak ada. Dia ada mid, ila, an, ala, fi, ka, bili, ruba. Dia ada 9 semua. Wow tak ada. Sebab wow tu maknanya dan. Dan tu ialah sentence connector. Ya. Apa macam kita kata dan, kemudian, selepas itu. Ya. Itu semua bukan preposition. Itu bukan kata sendi. Itu adalah kata penyambung. Sentence connected. Ya, tu. Partikel lah kan Ustaz? Partikel lah. Memang partikel lah. Tapi partikel jenis apa? Huruf jar dengan partikel tu lain. Partikel preposition ke? Ya, partikel sentence connector ke? Tu macam itulah cerita dia. Ya. Okey, ya. Ustaz tahu ada ramai yang mungkin masih yang mana satu Ustaz cerita ni. Ya. Sebenarnya semua tu partikel. Jangan ketawakan kawan. Ya. Sebenarnya kita kena sama-sama doa supaya sama-sama faham. Amin. Okey. So balik pada ayat tadi Ustaz nak bagi contoh lahu mulkus samawat. Yang compound noun tadi adalah mulku dengan as-sama masuk. Ya, walaupun al-ardi itu ialah noun, tetapi dia noun kerana alif lam pada al-ardi itu. Alif lam di awal. Dan kerana dia datang selepas partikel waw. Ya, sebab waw itu partikel. Partikel dalam bentuk sentence connector. Partikelnya ada macam-macam. Yang kita dah belajar sekarang ni, partikel preposition tu yang banyak sebab ada 9. Ya, dan kita ada partikel dalam bentuk sentence connector macam-macam. Belum belajar lagi, ini Ustaz sebut saja. Ya, terima dulu waw tu saja. Ya, okey, selesai. Kemudian apa ni, yuhyi wa yumit itu bukan noun, ya, dan itu bukan partikel sebab dia tak ada, yang partikelnya waw tu saja. Yuhyi wa yumit. Yuhyi dia yang menghidup, yumit yang mematikan. Dua-dua tu adalah verb, kita tak belajar lagi, tapi ada satu partikel sentence connector di situ ialah waw. Waw tu makna dan kat situ. Dialah Allah yang menghidup dan mematikan. Ya. Seterusnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, waw tu partikel sentence connector. Huwa adalah apa kita panggil, ya. Huwa tu ialah noun juga. Huwa. Huwa, mana dia. Ya, kita tak belajar detail lagi. Ala tu ialah partikel apa? Preposition. Di atas. Preposition. Ya, jangan sebut huruf jar tu dulu, ya. Sebab tuan-tuan yang dah belajar di kelas lain tahu kan. Tapi kita guna perkataan baru, ya. Dia adalah preposition. Ya, dia partikel tapi partikel bentuk preposition.
Ya, ada 9 semua ala. Kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Sebenarnya kulli syai'in juga adalah compound noun. Kulli syai'in. Tengok baik-baik. Kulli adalah first noun, syai'in adalah second noun. Tapi tak ada alif lam kat second one. Tak ada masalah. Ya, kerana kalau tak ada alif lam, dia ada tanwin, dia ganti. Dia Tanwin either or. di akhir. Dia either or saja. Either alif lam ya di awal ataupun tanwin di akhir. Kita kena pilih sebab dalam hidup kita tak boleh bakhil kan dah sebut tadi. Ya, kalau lelaki kita panggil bakhilun, bakhil. Kalau perempuan bakhilatun. Ya, belum ada lagi. Ustaz tak pernah jumpa orang Melayu nama bakhilatun, tak pernah dengar. Ya. Jadi jangan letak bakhilatun. Ya, bakhil kita semua pernah tengok cerita Haji Bakhil. Ya, jadi bakhilun tu adalah noun sebab ada tanwin. Ya. Jadi kulli syai'in, syai'in confirm adalah noun dan dia adalah second noun. Kalau dia second noun, mana first noun dia? First noun adalah kulli. Ya. Cukup tak syarat? Okey, Ustaz tanya. Cukup tak syarat kulli itu menjadi first noun? Cukup ke tak? Cukup Ustaz, cukup. Mesti cukup, ya. Apa syarat nak jadi first noun? Tidak ada tak ada alif lam. Ataupun dia tak ada dua. Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Cuba tengok kulli. Ada tanwin? Tak ada tanwin. Ada alif lam? Tak ada alif lam. So dia layak menjadi first noun. Dia layak menjadi first noun. Tapi mengikut mengikut kata apa ni Kak Nurul, ya, originally, previously, ya, it might be, ya, semua tu boleh. Maknanya kulli tu mula-mula mungkin al-kulli ataupun kullin. Boleh tak? Boleh. Boleh. Apa yang berlaku sebelum ni kita tak nak tahu. Ya. Kita tak nak tahu, ya. Contoh dalam kelas ni. Kita tak nak tahu sama ada tuan-tuan dah pernah syahid masa kelas kat UIA ke, UiTM ke. Kita tak nak tahu. Yang kita tahu tuan-tuan berminat nak belajar, sudah. Ya, senang cerita, ya. Itu sudah, ya. Jangan di apa kita panggil, ya, jangan dikenang. Apa kita panggil, ya. Tak dengar, Ustaz. Breaking up. Tak dengar. Hilang. Ustaz tak boleh buat joke lah. Kesalahan yang telah berlaku dulu, ya. Ustaz Ibu Mali. Ustaz kalau buat joke je dia break up. Okey, ya. Maknanya Allah nak selamatkan ustaz lah tu, ya. Ustaz ada Allah yang filter, ya, kata-kata yang mungkin tak, yang lara, ya. Alah, yang lara, ya. Seterusnya balik pada cerita tadi, ya. Sebenarnya itu bukan kata-kata lara, ya. Sebenarnya itu kata-kata sindiran untuk tuan-tuan dan perempuan, itu sindiran. Ya, sindiran supaya bertambah semangat untuk belajar. Yes. Okey, kulli first noun, syai'in second noun. Syai'in tu adalah noun, ya, sebab dia ada tanwin. Qadirun dia ada tanwin ke tak? Noun. Tanwin, dia adalah noun. Ya. Ya. Jadi maknanya qadirun tu dia tak ada kaitan dengan kulli dan dengan syai'in. Dia tak ada kaitan. Qadirun tu sebenarnya nak cerita pasal benda lain, tapi dia tetap noun. Jangan peduli. Ya, jangan peduli dulu. Yang pasti dia adalah noun. Okey. So, kita belajar ada berapa noun, ya. Sekarang ada berapa noun. Yang pertama kita ada mulku. Tolonglah unmute. Tolonglah mute kan tuan-tuan tu punya. Okey. Masih ada anjing lagi, ya. Kenapa ada anjing? Mungkin dia tengah baca cerita tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda tidur di dalam gua. Ada anjing yang berada di luar gua, ya. Mungkin anjing Ashabul Kahfi lah tu. Salah kelas. Dan Jumaat malam ni Ustaz, ada orang tengah baca kahfi. Baca kahfi dengan anjing. Tak, baca Surah Kahfi, ya. Kan ada cerita anjing dalam Surah Kahfi tu. Ya, anjing yang menjadi penjaga kepada 7 pemuda yang tidur dalam gua. Ya. Jadi itulah ceritanya. Tak apa, ya. So kita kira berapa noun, ya. Mulku itu 1 noun. As-samawat 2. Al-ardi 3. Ya. Kemudian huwa 4.
Ya, kulli 5, syai'in 6, qadir 7. Ada 7 noun. Semua orang dapat 7 noun. Ustaz ulang balik. Mulku 1, as-samawat 2, al-ardi 3, ya. Huwa 4, kulli 5, syai'in 6, qadir 7. Siapa yang tak dapat? 1, 2, 3. Tandakanlah, tandakan. Kan buku kan masing-masing dah print out kan. Janganlah biarkan buku tu cantik ya, tak ada di apa. Catatlah 1, 2, 3, 4, 5 tu. Ya. 5, 6, 7. 7 kan Ustaz? Ada 7 ya. Okey ya, selesai. Jadi ada berapa partikel? Mari kita kira ya. Yang pertama ialah la, lahu, la tu. 1. Yang kedua kita ada wal ardi, wa 2. Yang ketiga kita ada wa yumit 3. Yang keempat wa huwa ya 4. Kemudian kita ada ala 5 ya, ada 5 partikel. Ya, boleh ya? Jadi oleh kerana ya, ulang yang mana? Ustaz partikel ulang kan? Partikel yang pertama la. Pada lahu adalah tu nombor 1. Dah kena baca dah tadi. Yang kedua wal ardi ada wa. Ya, wa yumit ada wa. Wa huwa ada wa. Ala. Ya. Tu ada 5 lah semua. Sebab perempuan dah ada nota ya. Jadi perempuan tak ada alasan untuk kata, oh Ustaz saya tak ada akses kepada nota, tak ada. Dah boleh dapat nota. Ya, nota semua dah ada dah. Ya. Jadi tolong ditandakan pada nota tu ya. So kita dah kenal pasti dah. Yang kita tak dapat kenal pasti kat situ dah boleh agak dah. Dia mesti verb. Ya, dia mesti verb ya. Sebab selain daripada noun, selain daripada partikel, mana ada benda lain lagi? Sebab dalam Quran ni ada 3 kategori saja kan? Ya Kak Suharti 3 kan? Ya. Ya, either apa kita panggil noun ya, or particle ataupun ada satu lagi. Ya, yang ni ya, itu saja. Selesai dah. Yang tinggal hanya you dengan you meet aja. So itu dah 2 verb kan? Itu 2 adalah verb. Tapi kita tak cerita lagi, so tak apa. Ya, sekadar nak tahu saja bahawasanya itulah verb. Selesai ya. Okey. Ada apa nak tanya? Ada apa lagi? Silakan. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, itulah ya. Sekadar itulah yang boleh kita sebut pada malam ni ya. Kerana 9 tu pun dah banyak contoh tu. Jadi Ustaz ndak, tuan-tuan dan puan-puan, setelah mengetahui maknanya, tolong dihafal. Pendek-pendek je, bukan susah. Ya. Yang pertama, min. Dah tahu dah. Ya, kita ulang balik. Ya. Pada Arabic Unlock, kita ulang dari nombor 1. Min. Dah belajar. Min maknanya, min tu partikel. Dan dia maknanya daripada. Ya. From ataupun out of. Nombor 2, Allah. Takkanlah tak tahu Allah. Ya. Allah maknanya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mencipta, menjadikan kita itu Allah. Ya, the one true God, one and only. Itu adalah noun. Ya. Nombor 3, ma. Takkanlah ma tak dapat. Ma ada 2 saja. Sama ada ma makna tidak, ma makna tidak, dan ma makna apa yang. Bukan apakah. Apa yang. Ya. Boleh makna apakah. Apakah tu soalan. So, apa yang? Soalan, kalau soalan apakah lah. Tapi kalau yang, ya, kalau ma tu makna ni apa yang. Jadi ada 2 lah. Apakah untuk soalan, apa yang untuk makna apa ni, apa kita panggil what. Ya, what. Ya, boleh makna not dan boleh makna what. Itu partikel nombor 3. Nombor 4 ya adalah fi. Fi tu dah confirm lah, takkanlah fi ada di dalam dan di atas. Jadi fi tu termasuk partikel apa Kak Farida? Partikel apa Kak Farida? Partikel apa? Nampak? Tak ada masalah pada dia ya. Preposition. Partikel preposition. Preposition. 9 tadi ya. Ada 9. Preposition 9. Huruf jar. Lupa balik ya. Jadi ini pelajaran minggu lepas. Ini pelajaran minggu lepas fi ni ya. Jadi kita ulang balik. Nombor 5 la. La boleh makna tidak. Biasanya tidak. La tu maknanya tidak ya, ataupun jangan ya. Jangan pun boleh juga la tu. Jadi bergantung pada konteks. Kadang-kadang makna tidak
ya, kadang-kadang makna jangan. Jangan pergi, itu la makna jangan, ya. Jadi maknanya tidaklah saya, itu makna tidak, ya. Jadi makna tidak, dua-dua boleh. Semuanya negatif lah, ya. Dia untuk negate something, ya, negate a statement. Dia akan negatifkan statement tu, mana tidak ataupun bukan, ya. Kemudian nombor 6, partikel lagi, inna. Inna sentiasa berada di awal ayat of a sentence, inna. Sesungguhnya. Ustaz tambah satu lagi. Ya, Ustaz tambah satu lagi, ya. Inna juga, ya, dia boleh berada pada, inna juga boleh berada selepas qala. Ini pelajaran baru malam ni. Selepas qala ataupun qalu boleh. Ya. Jadi selepas qala, qaf alif lam, selepas qalu, ya, dia akan ada inna. Contohnya, ya, apa ni yang biasa kita sebut, ya, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi qalu inna. Walaupun inna tu bukan di awal ayat, tapi kalau dia datang selepas qala, selepas dia datang qalu, dia akan jadi sesungguhnya. Ya, tu maklumat baru, ya. Jangan bimbang, dia tetap partikel. Sama ada dia at the beginning of the sentence ataupun dia datang immediately after qala ataupun qalu, ya, the meaning is still indeed, verily, truly, sesungguhnya, ya, dan dia masih partikel, ya, tak berubah. Dia tak boleh jadi noun pula, tak, dia tetap partikel. Nombor 7, qala. Inilah satu-satunya verb yang telah kita belajar. 3 huruf, huruf terakhir baris fathah. Jadi dia maknanya telah berkata. Ya, walaupun to say, ya. Ini base form, ya. Kalau kita belajar English, ini base form, ya. Tapi kalau kita beri makna yang sebenarnya, qala adalah is a past tense. It's a past tense word, ya. Past tense word. Oleh kerana dia past tense word, maka kita kata telah berkata. Telah berkata, ya. Kalau Nabi telah bersabda. Kalau Nabi telah bersabda, ya. Kalau Allah telah berfirman. Ya. Kalau manusia biasa telah berkata. Ya, qala. Fi'il madhi lah. Dia fi'lun madin. Ustaz tak sebut fi'lun madin lagi. Ustaz guna English saja, ya, past tense. Sebab tuan-tuan dah belajar daripada kelas lain dan tuan-tuan suka masukkan benda yang tuan-tuan belajar daripada kelas lain tu dalam kelas ni. Ya, so kalau macam tu kelas kita tak ada added value. Tuan-tuan pakai yang dulu-dulu tu kan. Yang dulu-dulu tu tak apalah, pakailah, ya. Tapi dalam kelas kita guna apa yang beginners baru nak tahu, ya. Dah lah qala tu dia nak hafal fi'lun madin pula. Ya, jadi susah bagi dia orang, kesian. Ya. Tuan-tuan punya level of kesian belas tu kena tinggikan. Ya, the level of kesian belas tolong tinggikan. Tolonglah tuan-tuan. Tolonglah, ya. Tolong tinggikan kesian belas tu kepada orang yang baru nak belajar. Ya, tuan-tuan dah lama belajar. Okey, ya. Qala. Thank you, Ustaz. Ya. Thank you, Ustaz. Ya, ya. Thank you to Allah, ya. Thank you Allah, ya. Okay. Thank you Allah. Ya, qala, verb, ya, selesai. Nombor 8, allazi, kita dah belajar tadi. Tadi Ustaz kata allazi noun. Allazi noun, ya, noun, ya. Tapi noun yang berbentuk pronoun. Dia adalah pronoun, ya. Ada relatif, tak apalah. Yang penting kita tahu dia noun. Pasal apa dia noun? Senang aja. Pasal ada alif lam. Betul tak? Ya. Jadi alif lam. Bila ada alif lam, tak pedulilah, ya. Yang penting alif lam di awal. Di awal, bukan di permulaan, di awal, ya. Dia adalah noun. Maknanya yang, ya. Dialah yang mencipta, ya, bagi kamu apa yang di langit dan di bumi. Dialah Allah yang mencipta, yang. Jadi untuk lelaki allazi, untuk perempuan allati, kita dah belajar tadi. Ya. Okey. Kemudian ala, ya. Ala. Bayangkanlah ada gambar sebelah tu kan. Ala tu maknanya kita berada kat ujung tu, ya, on the tip of the rock, kita kata, ya, nak melompat ke bawah. Ya. Ini pun macam elephant rock ni, ya. Just untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, elephant rock ni, ya, yang senang kita tengok ialah di Madain Soleh. Madain Soleh tu, ya, tempat yang berada di Arab Saudi, 460 km di utara Arab Saudi.
kita boleh ziarah tempat. Bukan ni ini bentuk dia macam elephant rock juga ya, tapi ada satu elephant rock yang nampak betul-betul sebiji macam elephant di Madain Saleh di utara Arab Saudi. Kalau kita pergi umrah, kita boleh ziarah tempat tu ya. Jadi mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi umrah dengan ustaz ya, kita bawa pergi tempat tu. Okey, selesai ya. Ala is a preposition, particle preposition ya. Okey, selesai. Kemudian selesai 9 kita dah belajar. Soalan apa dia? Kita belajar wa juga tadi. Okey ya, dah belajar wa. Betul lah ya. Tapi kita tak jumpa, dah jumpa dah dia punya perkataan dia. Ya. Tak ada lagi ya. Jadi kalau tak ada tak apa. Kita cukup dengan 9 tu. Wah, dan. Ya? Sebab buku ni Ustaz, tuan-tuan jangan pakai buku yang lain-lain dulu ya. Jangan tengok buku yang lain dulu. Tengok buku ni satu dulu. Ya. Jadi kita mulalah dengan 20 dulu. Tapi Ustaz tengok dalam grup tu ada yang nak photostat nombor 33, ada yang tak apa. Kita tak marah. Silakanlah. Ya. Tapi don't be too ambitious. Ya. Being ambitious is good. But being too ambitious, ya, bimbang takut ya, takut syahid awal sangat, ya. Jadi cukuplah satu-satu kita buat, ya. Kita pergi step by step, ya. One after another, ya. Jadi mudah-mudahan baru kita dapat, ya. Dan 9 ni dihadamkan betul-betul, hadam dalam bahasa Arab hadam. Hadam tu mana kita digest. Kita digest betul-betul, ya. Kita digest. Tolonglah, ya. So itulah selesai. Apa soalan? 1-2 soalan terakhir sebelum kita tamat. Ada apa? Ustaz. Ya, silakan. Saya notice buku ni dia berorientasikan English banyak, tapi kalau boleh bila Ustaz terangkan tu masukkan bahasa Melayu sekali. Memang itulah yang kita buat belum. Kat dalam nota Ustaz bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Atau yang dicampur English lah sebab Ustaz tengok majoriti yang belajar ni bukan sekolah agama dan kebanyakannya tak ada background bahasa Arab. Jadi sebab tu lebih mudah bagi sebahagian besar guna English. Sebab kita dah biasa preposition, noun, verb kan, particle. Kita dah biasa kata tu. Tapi Ustaz guna juga Arabic. Sebab memang buku ni Ustaz, untuk senang kita faham in English. Ya, alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Tapi cadangan tadi Ustaz Ustaz entertain lah juga sama. Kita guna ya. Cuma macam tadi lah bila kita guna past tense verb lah. Ia dah naik level yang lebih tinggi, kita rasa menggunakan bahasa Arab tu jauh lebih bagus, lebih mudah ya. Kita akan sampai ke tahap tu, jangan bimbang. Dan mungkin Tuan Haji yang bertanya dah sampai level tu, alhamdulillah. Tapi kawan-kawan lain ramai yang belum sampai. Ya. Okey, ya. Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak pada persatuan, pada Puan Haja Masita, ya, Kak Mazidah dan Haji Nazri yang jadi host. Mudah-mudahan ada manfaat, jadi amal saleh dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. 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 Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Good class. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak Masita for helping out for me to be in the class. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Masita. Terima kasih Mazida. Selamat malam semua. And thank you Allah for giving us Malam Su. Good night Su. Good night. Nurul. Syarifah Sihun. Syarifah Sihun. Nak tanya Syarifah Sihun tadi. Ya saya. Syarifah Sihun TM ya ni? Betul. Weh, dah jumpa geng pula dah. Okey. Kat sini jumpa Assalamualaikum. Syarifah DBS ke tu? Bukan Thank you Allah for giving us the opportunity to have the knowledge on the Quranic and everything else. Amin. Thank you. Bye Su. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kak Alhamdulillah. Terima kasih kerana hadir semua. Haji Nazri, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama.
Terima kasih kerana hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oh ya, terima kasih Ustaz. Nak tanya soalan Kak Suhati. Ya saya. Tadi Ustaz kata yang Allah tadi kan, yang dekat Arabic Unlock tu kan? Ya. Kan dekat nota Allah tu, yang Qadirun tu noun lah kan? Dia kata jangan Qadirun. ambil. Dia kata jangan just ambil aja dulu is a noun. Yes. Jangan lagi Tapi dia kata is a noun. Terima je. Tapi dia kata noun lah. Yes, dia kata noun. Oh, okey. Saya nak catat je noun tu. Okey. Assalamualaikum semua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anh Nhi, Rio, good night.